Nak raikan soalan pertama daripada saudari Jura Azli Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah pandangan empat mazhab mengenai hukum mengerjakan umrah? Betul ke Ustaz, antara hikmah mengerjakan umrah itu menghapus dosa-dosa kecil kita dan sebab itu ramai yang sanggup pergi berkali-kali menunaikan umrah walaupun kos sekarang semakin meningkat? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Ayuh, dia begini. Pertama, kalau kita tanya soal hukum, kita lihat pandangan para ulama dulu. Dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan yang kita panggil lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Ya, sebab itu sebenarnya para ulama terbagi kepada dua pandangan. Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia tidak wajib. Okey? Wajib ini artinya sekali seumur hidup. Sebab itu bila kita sebut umrah yang pertama tu umrah wajib. Ya, sekali seumur hidup. Sebab banyak ada orang fikir selalu umrah ni sunat. Kan? Tak, sebenarnya umrah ni wajib. Ya, wajib. Tapi saya ingat pun Luqman, dulu-dulu pun saya rasa sunat juga. Sama juga saya pun. Kan? Tapi bila kita belajar, wajib rupanya. Jadi tak pelik lah kalau ramai orang rasa benda tu sunat. Jadi yang pertama, dia adalah wajib. Tetapi wajib ini ialah yang pertama. Seumur hidup sekali itu wajib. Macam haji. Kemudian daripada itu dia jadi sunat. Okey. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, ya. Dan pandangan yang lain daripada Imam Malik, Abu Hanifah, ya, dan juga yang seangkatan dengan dia menyatakan bahawa dia tidak wajib. Jadi dia ada dua je lah, wajib dan tidak wajib. Okey, itu yang pertama. Kalau yang wajib ini berpandukan kepada daripada surah Al-Baqarah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jadi maknanya ayat ini memberi maksud bahawa atau beri panduan kepada kita bahawa wajib bagi setiap orang sekali seumur hidup untuk mengerjakan umrah dan haji. Cuma saya kiralah dulu-dulu ni orang faham dia sunat ni sebab orang nampak umrah ni duduk dalam haji. Dulu-dulu kan, jadi haji tu wajib, maka orang sangka umrah tu yang lain daripada masa pergi haji tu sunat. Itu betul kalau sekiranya haji tu kali pertama. Maksudnya yang mula-mula dia pergi ke Mekah buat haji. Tapi kalau mula-mula dia pergi ke Mekah buat umrah, makna kali pertama dia dah masuk ke Mekah buat umrah. Dia tak pernah pergi seumur hidup. Kali pertama dia masuk buat umrah, maka umrah itulah wajib. Faham tak Luqman? Nanti masa dia dipanggil untuk buat haji, ketika itu dia akan buat umrah juga. Kerana haji ni dia mesti begitu. Dia mesti pairing dengan umrah. Maka ketika itu adalah sunat saja. Ataupun maknanya umrah itu diiktibar sebagai sunat. Kita ambil bahasa mudah lah. Bulan 2 ni dia pergi umrah. Tiba-tiba nanti bulan 7 dipanggil pergi haji. Masa tu dia buat umrah juga. Maka yang bulan 2 ni umrahnya wajib. Itulah yang dibuat kali pertama dalam hidup dia. Nanti bulan 7 yang dibuat dengan haji, diiktibarkan umrah tu sunat sahaja. Tetapi dia kena buat jugalah, dia pairing. Kan? Jadi sebab itu, para ulama yang mewajibkan, maka hukum dia wajib lah. Wajib. Sebagaimana haji, sebagaimana solat, sebagaimana puasa. Cuma kadang-kadang orang tertanya, di mana duduk dia dekat dalam rukun Islam? Betul, sebab rumah tu tak ada. Biasanya orang tanya gitu kan. Sebenarnya Luqman, kalau kita faham, dia duduk di dalam haji itu. Sebab itu menunaikan haji di Baitillah kan, rukun Islam kita yang kelima tu. Bermakna menunaikan haji itu dalam dia ada umrah. Jadi kalaulah orang memang seumur hidup dia nak pergi sekali saja ke Mekah, sekali saja, duit tu itulah yang adanya kan, dia pun tunggulah sampai dia dapat panggilan haji. Tapi baru daftar semalam. Tak dapat semalam. Dia pergi lagi 27 tahun. Masa tu umur dia 113 tahun. Kan? Mungkin surat sampai dalam kubur lah masa itu. Tak, maknanya kalaulah dia tu memang plan untuk pergi sekali, maka itu sebablah dalam rukun Islam dia duduk haji dan umrah. Di situlah kedudukan dia. Kalau kita nak faham kan, kat mana kedudukan dia dalam rukun Islam? Sebab kadang-kadang orang nak memaham kat situ. Jadi inilah, kalau kita tanya berkenaan dengan fadilat, banyak.
memang ada hadis Nabi SAW. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW sebut as-salawatul khams wal jumu'atu lal jumu'ati wa ramadan la ramadan. Dalam satu riwayat wal umrati ilal umrati mukaffiratun lima bainahun. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah dalam satu riwayat adalah penghapus dosa. Jadi sebab itu kelebihan. Cuma kalau Puan Jura Azlin yang bertanya ni, kadang-kadang bukanlah orang nak kejokan itu sangat. Ini yang kadang-kadang jadi amazing juga. Amazing ke perkataan dia? Amazing. Ya? Amazing maksudnya apa? Amazing tu menakjubkan. Menakjubkan. Dia salah. Bukan amazing. Pelik orang kita ni sebenarnya. Sebenarnya itu yang paling besar. Yang patut dikejar. Tapi banyak orang, dia rasa pergi sana dia seronok. Dia rasa pergi sana dia tenang. Baguslah, itu part of. Tapi sebenarnya ini yang terbesar yang ditawarkan bagi orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah. Allahu Akbar. Semua sekalian, satu perkongsian daripada Ustaz berkaitan dengan di antara fadilat-fadilat umrah, dan juga yang kita kena faham Ustaz tentang yang kebanyakan dulu, zaman dulu pergi haji naik kapal api. Sebab tu jarang orang dapat pergi umrah naik kapal api ni, jadi disertakan sekali umrah itu dalam jemaah, di dalam haji itu sendiri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan menjawab soalan daripada Puan Jura kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak